Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Doakan cikgu juga ya. Murid-murid jangan lupa doa sebelum belajar. Semoga kita mendapat ilmu dan pahala. Hari ini, saya, Cikgu Talha akan mengajar murid-murid semua pendidikan kesihatan unit kedua yang bertajuk Sayangi Diri, Hiasi Pribadi. Sebelum Cikgu meneruskan pengajaran Cikgu pada hari ini, bagi murid yang belum subscribe YouTube Cikgu, bolehlah subscribe ya. Murid-murid akan menerima notification jika cikgu upload video yang baru. Terima kasih. Standard pembelajaran pada kali ini ialah 1.2.1. Mengetahui peraturan tingkah laku dalam aspek seksualiti sebagai lelaki atau perempuan. Aspek seksualiti terbahagi kepada 4, iaitu biologi, psikologi, budaya sosial dan kerohanian. Perempuan mengalami haid, sementara lelaki tidak. Lelaki mempunyai testikel, manakala perempuan tidak. Perempuan mempunyai payudara dan biasanya mampu menyusukan, sementara lelaki tidak. Marilah kita sama-sama merujuk buku teks muka surat 7. Melia dan ibunya sedang membeli belah di sebuah pasar raya. Melia berhasrat untuk membeli pakaian baharu dan sedikit kelengkapan untuk menyertai perkhemahan badan beruniform yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Lihat situasi di bawah. Pada pendapat kamu, mengapakah Melia ingin kelihatan bersih dan kemas semasa perkhemahan? Melia ingin kelihatan bersih dan kemas semasa perkhemahan kerana beliau adalah seorang perempuan dan kebiasaannya seorang perempuan itu suka kelihatan kemas, bersih dan cantik. Setiap orang boleh memberikan pendapat dan pendapat itu berbagai-bagai yang akan diberikan. Mari kita baca dialog antara Melia dan ibunya. Ibu, saya mahu sentiasa kemas dan bersih semasa perkhemahan nanti. Jadi, saya perlu beli kelengkapan yang secukupnya. Baiklah, Melia. Mari ibu lihat senarai barang yang kamu perlukan. Apakah barang-barang yang diperlukan oleh Melia sebagai seorang remaja perempuan? Baju, seluar sukan, pakaian dalam, tuala wanita, alatan mandi, tuala, telekung. Barang-barang yang disenaraikan di atas itu tadi sesuai dibawa oleh seorang remaja perempuan. Jika melihat seorang lelaki, barang-barang yang dibawa adalah berbeza. Lelaki tidak menggunakan telekung. Memadai kebiasaannya, lelaki akan menggunakan kain plekat atau seluar untuk solat. Aurat lelaki dengan aurat perempuan itu berbeza. Mari kita melihat muka surat 8. Pada hari pertama perkhemahan Melia dan rakan-rakannya mengikuti ceramah. Dalam ceramah tersebut ada pertanyaan, mengapakah sistem reproduktif lelaki dan perempuan berbeza? Cikgu itu menjawab, sistem reproduktif lelaki dan perempuan berbeza kerana perempuan dikurniai organ untuk persenyawaan bagi menghasilkan zuriat. Jadi, perempuan sahaja yang ada keistimewaan untuk hamil. Apa pula keistimewaan bagi lelaki?
ada juga keistimewaan kerana persenyawaan hanya akan berlaku dengan kehadiran sperma daripada lelaki. Di akhir ceramah tersebut, seorang murid lelaki bertanya soalan. Selain hamil, apakah keistimewaan lain seorang perempuan? Boleh tak kamu berfikir sejenak? Apakah keistimewaan lain bagi seorang perempuan selain daripada hamil? Baiklah murid-murid. Berikut adalah sebahagian senarai keistimewaan lelaki dan keistimewaan perempuan yang boleh saya berikan. Kita mula dengan keistimewaan lelaki. Yang pertama, lelaki mempunyai misai dan janggut macam saya. Kedua, lelaki kuat dan berotot. Yang ketiga, dada lelaki bidang. Bidang tu maksudnya luas. Yang keempat, lelaki mempunyai zakar untuk menyalurkan sperma. Yang kelima, lelaki mempunyai sperma untuk meneruskan zuriat. Yang keenam, lelaki mempunyai keberanian yang tinggi. Seterusnya, keistimewaan perempuan. Yang pertama, perempuan didatangi haid. Yang kedua, perempuan melahirkan bayi. Yang ketiga, perempuan mempunyai payudara. Yang keempat, perempuan jugalah yang menyusukan bayi. Yang kelima, perempuan mempunyai uterus untuk fetus, yakni janin, membesar. Yang keenam, perempuan bersifat lemah lembut. Murid-murid, kita mesti mempunyai sikap menghargai diri sendiri. Kita kena ingat Allah yang menjadikan kita sebagai lelaki atau perempuan. Apabila kita telah menjadi seorang lelaki, maka kita perlu hidup sebagai seorang lelaki. Begitulah sebaliknya. Kalau kita sudah menjadi seorang perempuan, kita perlu terus menjadi seorang perempuan. Maka tidak timbullah soal hendak bertukar jantina. Kita perlulah bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah mudah terpengaruh dengan hasutan ataupun godaan daripada anasi-anasi yang songsang. Pada minggu ini, cikgu akan memberi satu tugasan sahaja. Di dalam tugasan tersebut ada dua bahagian. Bahagian pertama, nyatakan 4 kelebihan dilahirkan sebagai seorang lelaki. Bahagian kedua, nyatakan kelebihan dilahirkan sebagai seorang perempuan. Saya harap semua murid faham apa yang dimaksudkan dengan peraturan tingkah laku dalam aspek seksualiti sebagai lelaki atau perempuan. Semoga pengajaran hari ini memberi manfaat buat kita semua. Sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe channel cikgu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.